kebetulan susu saja. Itu banyak pesakit macam tu. Which is very sad kan? Ada yang kata tidak perasan lah dalam tu. Tidak perasan. Sudah besar baru tahu. Dan ada yang takut. Takut datang hospital, takut operation, takut kemoterapi. Dan faktor yang seterusnya ialah financial. Financial macam sebab di Sabah ni ramai yang jauh kan, di kampung-kampung memang kita faham diorang susah nak datang, diorang tak ada duit. Kan duit untuk makan saja. Duit untuk datang hospital memang tiada. Domestic issue ni macam kadang ya ada yang tu kata mak sakit, kena jaga mak. Tidak boleh pergi jumpa doktor sebab jaga mak sakit. Jadi gitulah dia punya, ini semua saya sudah terangkan tadi lah. Jadi kita perlu kesedaran tu penting, kesedaran penting dan ya. Jadi conclusion daripada study kami ni about 65% datang lewat dan datang dengan stage 4. Main reason tu I dah explain tadi. So yang penting patient education, breast cancer awareness is very important lah to detect early detection and for better outcome. So yang penting untuk semua wanita tahu macam mana untuk buat pemeriksaan sendiri. Self breast examination means you sendiri yang buat tau, bukan orang lain buat, you sendiri buat. Sebab apa you penting? Sebab breast cancer dia curable, dia boleh sembuh kalau kita detect dan kita rawat awal. Tidak, kalau detect awal dan tidak rawat awal juga itu. Ada yang kita detect stage 1 tapi lari kan, tidak mau rawatan, datang balik dengan stage 4. Jadi tidak boleh baik, tidak boleh sembuh lah. It's not curable already. Jadi semua wanita yang berumur 20 tahun ke atas kena tahu dan kena buat pemeriksaan sendiri payudara sepanjang hidup. Dan pada mereka yang umur 30 tahun dalam high risk group kan, yang high risk group mereka yang ada family history kan, diorang kena jumpa doktor untuk check payudara sebab sometimes diorang tak dapat detect juga yang tanda-tanda kanser tu. Jadi kena juga doktor yang doktor atau nurse check lah, nurse yang betul ya. Jadi kenapa pentingnya self breast examination ialah bila tiap-tiap bulan kan you check your breast. Jadi you tahulah macam mana appearance, macam mana you rasa you punya breast tu. Jadi kalau sudah tiap-tiap bulan check kan, jadi you tahulah mana yang ada changes kan. Kalau you tak buat, mana you tahu. Jadi when to do, kita kena buat every month. Every month tu bila? Kalau orang yang masih ada period, you buat hari ke-7 hingga hari ke-10 after your first day on period. You jangan buat sebelum period, sebab sebelum period kita punya breast dia engorge, sakit, tidak sesuai tu buat masa tu. Bila sudah period baru dia agak lembut, itu masa tu sesuai. Dan untuk mereka yang ada orang perempuan yang irregular dia punya period dan yang sudah menopause kan, dia ditetapkan 1 hari dalam setiap bulan untuk buat pemeriksaan. Jadi macam mana mau buat tu? First kita kena tengok di cermin, ada apa-apa perubahan. Then untuk palpation baring lebih sesuai. Jadi tengok depan cermin, ini changes kan, ada tanda-tanda kanser ke tidak.
Jadi angkat tangan, bila angkat tangan tu nampaklah di ketiak tu ada apa-apakah. Okey. Lepas tu baring. Bila kalau yang breast kecil tu berdiri pun boleh juga tu untuk palpate. Tapi kalau yang breast besar memang kena buat masa baring Kalau tidak susah, tak rasa tulang. Jadi untuk breast kanan tangan kiri, untuk breast kiri guna tangan kanan Macam mana you guna hujung jari dan tekan ke dalam. Sama ada you nak buat atas ke bawah ataupun secara sekular. Setiap tempat kena rasa lah, takut you miss kan. Lepas tu untuk detect any nipple discharge, cecair daripada tu you kena press dia. Macam kita compress susu. Best. Cek di bahagian ketiak juga sama ada ketulan ke tidak. Kanser boleh merebak lymph node di ketiak dan menyebabkan pembengkakan. Jadi yang semua yang ini warning signs ni I dah explain tadi kan. Jadi inilah tanda-tanda yang you kena check. Jadi kita boleh lawan we can fight breast cancer with monthly breast self examination. Dan jadikan self examination, pemeriksaan sendiri payudara as part of our lifestyle. Dan bila ada rasa chest tu, cepat-cepat jumpa doktor. Jangan cakap okey lah, tidak apa-apa tu. Sendiri macam senangkan hati diri sendiri sebelum pergi pemeriksaan lanjut. Dan mammogram memang direkomend untuk perempuan yang umur 40 tahun ke atas. Dan remember, breast cancer is curable if detected early and treated promptly. Just I nak introduce our Pink Ribbon Center di Hospital Queen 2. Dia merupakan pusat henti untuk membantu pesakit-pesakit kanser payudara mengemudi perjalanan rawatan mereka. Akan menambah baik akses kepada diagnosis rawatan dengan cepat, dengan secepatnya. Kami akan pastikan, sebab you tahulah hospital kerajaan kan selalunya, sebab ramai pesakit jadi result selalunya ambil masa. You nak ambil mammogram appointment tu memang ambil masa. Tapi bila you telah sampai ke Pink Ribbon Center kami akan semua secepat. Jangan risau. Jadi untuk mengurangkan defaulter kan, kami akan sentiasa call patient, make sure patient datang. Kalau tak datang kami akan bagi nasihat. 10 kali call pun call juga. Dan kami akan mengenal pasti apakah halangan pesakit ni. Kalau dia tak ada duit, kami akan bantu. Sekarang ni banyak kan, ada Pekal B40, ada Maisalam, Makna, semua kami akan rujuk. Dan memang pesakit akan dapat bantuan. Itulah objektif kami dan dekat Pink Ribbon Center. Dan di launch oleh YB Top One 4 Oktober 2019. Jadi ini tim saya semua. Ada doktor pakar, medical officer, nurses semua. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Siti atas perkongsian tadi dari awalnya dan sehinggalah macam mana kita nak treat dia dan kes-kes yang biasa dihadapi oleh Dr. Siti.
Seterusnya kita akan melihat kepada, kita pergi kepada Q&A, ya. Jika ada yang nak direct kepada doktor, dipersilakan. Sambil itu saya akan cuba ya doktor membaca beberapa persoalan yang dikemukakan oleh kita punya hadirin lah dalam chat kita ni. Yang pertama daripada Puan Normadia. Doktor, kenapa kumpulan housewife lebih ramai yang kena kanser? Itu soalan dia yang pertama. Yang kedua ialah doktor, macam mana kes yang tiada simptom awal, tiba-tiba dia pengsan dan selepas dia diagnose barulah tahu sudah sampai stage 4. So dari Puan Normadia dia ada dua soalan. Satu, dia bertanya mengapa housewife, ya, golongan yang banyak dapat kanser payudara, dan juga yang kedua ialah bagaimana kes yang tiada simptom awal pula tetapi tiba-tiba bila pengsan dan selepas diagnose dah stage 4. Okey, doktor nak jawab? Kan nak baca dulu semua soalan. Itu housewife, kenapa ramai housewife ialah sebab saya rasa sebab ramai wanita yang tidak bekerja di Sabah ni. Bukan sebab you housewife dan risiko you tinggi. Tidak macam tu. Actually semua wanita kalau yang berkahwin dia akan housewife memang dia akan jadi housewife lah, tapi dia ada yang ada kerja lain lah kan. Cuma yang housewife tu yang tak ada kerja lah. Gitu. Sebab ramai yang tak bekerja bah. Bukannya sebab housewife tu risiko, it's not. Boleh? Yang kata tak ada simptom tapi datang-datang pengsan kan. Jadi bila mungkin ada tanda tapi diorang tidak datang awal. Bila kanser sudah masuk ke otak baru ada simptom yang melibatkan brain metastasis dan diorang pengsan, dan bila kita investigate dapat tahu ada, bila buat pemeriksaan payudara ada kanser, ada ketulan, kami akan buat biopsi dan bila dah confirm rawatannya ialah kemoterapi. Tapi untuk brain mets memang prognosisnya tidak bagus. Itulah cara rawatan dia. Doktor, saya bertanyalah sehubungan dengan itu, saya pun curiosity juga, kalau kenapa adakah simptom-simptom yang doktor nyatakan tadi itu dia memang akan wujud kalau kita ada pada stage 0 and stage 1 itu dia lam, ataupun tiba-tiba je mungkin kes dia tiba-tiba dia tak rasa pun perubahan dekat breast dia, tetapi tiba-tiba pengsan and then diagnose dah stage 4. Ada tak kemungkinan yang macam tu? Ada. Ada yang kecil tapi dia telah merebak ke tulang, ke mana-mana. Itu kiranya unfortunate lah macam tu Tapi kadang ada tanda dia bila untuk mengelakkan benda ni berlaku, that's why kita perlu screening program di mana kita melakukan mammogram. Dengan membuat mammogram saja kita dapat detect yang sama ada you ada kanser ke tidak lah dekat breast. Macam tu. Okay, mungkin maksud doktor as one whole life, misalnya macam saya tu sekurangnya sekali tu mesti buat screening mammogram for atas nasihat doktor lah kan, bukan saja-saja bukan pergi. Sekali saja. The first. Ya. Tak, kalau you dah umur 20 tahun kan, you kena datang buat mammogram. Lepas bila normal, tengok risiko you. Kalau you dalam risiko tinggi, you perlu every year kena buat mammogram. Macam tu.
Kalau risiko you rendah, you buat 2 tahun sekali. Jadi mamogram ni memang berpanjang, macam berpanjangan lah you kena ni. Sambil-sambil tu kena buat pemeriksaan sendiri payudara. Itu je cara dia. Okey, harap Puan Normadia jelas ya dengan keadaan-keadaan yang drastik tadi tak ada tapi tiba pengsan terus ke stage 4. Kita pergi ke soalan yang kedua ya melalui chat ini dari Dr. Rozana Abdul Rahim. Ya, dia juga ada 2 soalan ya kalau saya perhatikan. Salam doktor, apakah risiko bagi wanita yang permulaan haid umur 12 tahun berkahwin tetapi tiada anak, putus haid akhir 40-an? Iaitu the first one. Second one daripada Dr. Rozana, benarkah penggunaan microwave atau non-stick pan merangsang sel kanser? Ada 2 ya Dr. Siti. Yes. Satu soalannya permulaan haid yang awal pada umur 12 tahun berkahwin, tiada anak, putus haid akhir 40-an. Yang kedua, benarkah penggunaan microwave atau non-stick pan merangsang sel kanser? Yang haid awal dan apa tidak ada anak haid, datang haid awal dan Puan Naimah tak dengar. Okey. Dia bermula haid pada 12 tahun, berkahwin tetapi tiada anak dan putus haid pada akhir 40-an. Ada tak risiko bagi wanita? Risiko, memang ada risiko. Actually, semua wanita ada risiko. Cuma kita kena jaga lah, you know. Cuma saya cakap kan, risiko. Tapi yang walaupun you tak ada risiko, you kena pantau dan bila you rasa ada something, kena datang check. Itu je. You jangan tahu berapa persen risiko I. I think it's not useful. The important thing, you know you are at risk. How many percent there is, it doesn't matter. But what important, you take care lah. You rasa you datang awal, itu saja. Yang microwave tu, microwave dengan non-stick pan, itu actually tak ada kajian yang menunjukkan dia ada risiko ke tidak. Jadi saya tidak boleh komen di sini. Bila tak ada kajian saintifik, kita tidak boleh cakap dia penyebab kanser. Ada tak daripada hadirin yang direct nak tanya doktor? Ya, sebelum saya bacakan lagi beberapa soalan daripada chat. Saya ada nak tanya Puan Naimah. Ya, Puan, silakan. Okey, doktor. Assalamualaikum. Saya mungkin kurang jelas tentang yang survival 5 tahun tadi. Adakah yang maksudnya selepas dia berjaya mengikuti semua treatment itu, kalau dia datang pada stage yang lewat, tetapi dia menyelesaikan semua treatment, maksudnya yang survival 5 tahun tu apa maksudnya ya doktor? Tidak berapa paham yang itu. Terima kasih doktor. Okay, bila you first diagnose kan, kita akan tengok you are at what stage. Stage 0, 1, 2, 3, 4. Then you dah menjalani semua rawatan. Rawatan you dah lengkap. Jadi walaupun dah ni semua rawatan, you still ada risiko untuk kanser tu datang balik. Jadi according to the stage 4, selepas kajian menunjukkan after 5 tahun, pesakit-pesakit yang stage 4 cuma 20% saja yang masih hidup. Masa lain meninggal dunia disebabkan
kanser tersebut. Kalau you datang awal, kan kalau you datang stage 1, peluang untuk you hidup hingga ke 5 tahun sangat tinggi. Hampir semua 100% pesakit yang datang pada stage 1 pada awal tu kan, masa awal, semua selepas 5 tahun diorang semua masih hidup. Macam tu, survival rate. Boleh faham? Ya, ya faham doktor. Baik, terima kasih. Okey, Dr. Siti, kita daripada Sama. chat. Dr. Siti, boleh dengar? Okey. Ya. Boleh dengar. Daripada soalan di chat ni, dengar ya. Doktor, adakah memakan makanan snack atau makanan ringan boleh mempercepatkan kanser? Dan adakah ni daripada Puan Dr. Fatimah Ibrahim ya, daripada Ipoh. Saya ada 2 lah soalan di sini. Doktor, bolehkah penggunaan deodoran bawah ketiak meningkatkan risiko kanser payudara? Ada 2 lah, satu makanan snack, yang kedua penggunaan deodoran. Okey, semua tu tidak ada yang menunjukkan dia penyebab kanser. Jadi saya cakap dia bukanlah. Sebab tak ada kajian yang membuktikan. Jadi kita tidak boleh cakap. Apa yang penting untuk mengurang, kita tidak boleh menghilangkan risiko tu 100%. Sebab risiko utama ialah umur. Umur lebih 40 tahun memang risiko you dapat. Jadi untuk umur memang tidak boleh ubah lah kan. Jadi apa yang kita boleh ubah ialah tidak mengambil alkohol, tidak merokok, pastikan berat badan you ideal, exercise, itu je yang penting. Dengan buat pemeriksaan sendiri dan buat pemeriksaan mammogram. Itu saja. Jadi you fikir benda-benda lain. Macam-macam lah, tanya makanan lah, apalah. Itu tak penting. Soalan lagi doktor, Ada lagi? adakah normal bagi wanita bila payudara ada rasa sengal-sengal? Breast dia rasa sengal-sengal? Ya, itu agak normal sebab itu memang ada pesakit yang datang dengan breast sakit lah. Tapi kebanyakan wanita yang masih haid, dia akan sebelum haid memang akan rasa sakit breast tu sebab hormonal changes kan, estrogen tinggi. Jadi breast tu agak dia agak tegang. Jadi tu yang you rasa sakit tu. Tapi sakit breast lump yang kecil tu dia tidak rasa sakit tu. Okey ya. Doktor ada satu ni ya, Dr. Asunta Carolina ni, dia adalah survivor cancer, breast cancer ya. Asunta Carolina. Dia adalah survivor breast cancer. Dia ada sebut di sini, dia punya persoalan ialah, Doctor, you mentioned that tamoxifen is taken for 5 years. But I was told that research shows it is better to be taken for 10 years. What is your opinion regarding 5 years or 10 years? Tamoxifen. Ya. Tamoxifen. Pengambilan tamoxifen semua dikendalikan oleh onkologis. Memang ada kajian menunjukkan pengambilan lebih daripada 5 tahun dan dilanjutkan hingga 3 atau 8 atau 10 tahun dia ada benefit. Tapi pengambilan lebih daripada 5 tahun juga ada risiko. Bukan without risiko. Jadi you kena bincang dengan you onkologis. Mesti semua orang ada follow up dengan onkologis.
ada dua lagi persoalan ya di sini yang berkaitan lah. Yang pertama, adakah regular exercise boleh bantu elak kanser payudara? Yang kedua ialah bagaimana perawatan yang sepatutnya untuk warga emas usia 80 tahun yang telah disahkan kanser payudara tahap 2? Okay. Exercise membantu dari segi bila you exercise, you akan maintain you punya BMI, you tidak jadi obese, sebab obesity yang saya dah terangkan tadi ialah salah satu risiko untuk mendapat breast cancer. Exercise sangat membantu untuk mengurangkan risiko. Yang kedua, umur 80 tahun dan stage 2, kan? Bila kita diagnose dia breast cancer, kita akan tengok dia punya hormone status dia, estrogen receptor positif atau tidak. Kalau pesakit dia fit untuk bedah, kami akan buat pembedahan. Kalau dia tidak fit untuk operation, kami akan start dia ubat hormon. Dia harap dapat menjawab ya puan yang bertanya. Seterusnya, kalau ada bengkak di bawah ketiak, tu apa ya doktor? Adakah ia juga tanda-tanda kanser? Okay, you bila ada apa-apa sajalah bengkak di badan kan, jumpa doktor. Bukan semua bengkak di ketiak tu kanser, tidak. You kena datang, doktor akan check. Kami akan buat pemeriksaan imaging dulu. Kalau yang lepas tu, kita akan biopsi. Macam tu. Bukannya semua apa-apa yang di ketiak tu di kanser, tidak. Itu akan buat you jadi lebih takut. You kena datang untuk check. Itu yang penting. Tak kira lah yang untuk breast cancer is for all cancer. Macam thyroid cancer je bengkaknya di leher, di depan leher tu. Kalau you ada thyroid bengkak kan, memang kena datang check. Tidak boleh biar saja tu. Okey, soalan seterusnya dari Cik Mahani Hussein. Sorry, sebelum tu Puan Pai Pizza dari FB ya, kita ambil soalan ni dari FB. Apakah kesan pengambilan pil perancang selama 7 tahun? Adakah berpotensi mengalami kanser payudara? Daripada Cik Mahani, doktor, adakah faktor, sekali lagi lah, pengambilan makanan segera atau makanan diproses itu meningkatkan kanser? Tadi apa pil perancang satu lagi? Makanan lah, makanan pil perancang ringan, dan makanan segera. Pil perancang selama 7 tahun. Pil perancang dikata di sini ialah more than 10 years. Kan, more than 10 years, itu pun risiko dia kecil. Jadi dia macam memang you ada risiko tau. Tapi kalau you ada risiko yang lain, cuba kurangkan risiko yang lain. Macam itulah cakap tadi, alkohol, merokok tu, yang obesity tu, kena kurangkan risiko yang lain. Dan kalau boleh, kalau you terpaksa continue your pil perancang tu, untuk merancang boleh buat cara lain. Seperti apa ni, alat dalam rahim tu. IUCD tu. Boleh guna alat tu. Yang snack tu ada cakap tadi, dia tak ada keahlian untuk mengatakan dia penyebab ke tidak. Okey, dari Nur Rachel Izzuddin, dari
yang perlu dielakkan? Tak dengar. Cuba ulang balik soalan. Ulang balik Puan Naimah. Dia kata makanan apa yang sesuai untuk pesakit kanser dan makanan apa yang perlu dielakkan? Ya. Makanan ni dia bukan untuk pesakit kanser saja, untuk orang yang bukan kanser dan dia kena dari awal actually. Kita sama saja tu, orang yang ada kanser ke tak ada kanser, makanan should be the same. Makanan seimbang. Kurangkan pengambilan garam, itu yang penting. Dan makanan sihat lah, makan buah, buah-buahan, sayur-sayuran. Sebab memang ramai orang kurang makan sayur-sayuran dan buah-buahan dan ramai orang makan yang fast food. Itu yang banyak lemak kan. Jadi ini bukan untuk pesakit kanser saja, ini untuk semua orang actually. Makan dan makan secara moderation lah. Eat in moderation. Tak boleh makan berlebihan. Dia bukan penyebab semua kanser. It's not breast cancer alone. Jadi either you pesakit kanser atau tidak, your diet still the same. You should eat balanced diet, you know. Itu je lah. Kan? Yang nak elakkan tu yang cakap tadi itulah, yang pengambilan garam, fast food semua tu. Sebab diet, kalau you tak dapat breast cancer pun you dapat penyakit lain. You dapat darah tinggi lah, kencing manis kan, penyakit jantung. So your diet must be balanced. It's not for breast cancer patient, for everybody. Okey, ada beberapa lagi soalannya doktor. Salam doktor, ini dari Puan Fatima ya, Fatima Larenti. Salam doktor, adakah tidak berbahaya kalau time haid ada tumbuh bisul di kawasan payudara? Saya pernah alami. Namun setelah jumpa doktor dan makan antibiotik, bisul itu hilang juga. Infection pada payudara boleh berlaku pada bila-bila masa dan selalunya berlaku pada wanita yang sedang menyusukan anak. Dan memang rawatannya one of the ni lah antibiotik lah. Dan tapi kena buat pemeriksaan dan pastikan dia bukan kanser. Ada kanser yang datang dengan abscess. Itu yang penting. Memang dia boleh baiklah dengan antibiotik kalau dia bukan kanser lah. Kalau kanser, you boleh bagi antibiotik tapi ketulan tu masih ada lagi tu. Okey, dari Asunta Carolina lagi, dia Dr. Siti, any advice for TNBC survivors? Untuk makluman, TNBC ialah triple negative breast cancer. Advice on what lah? Mungkin apa di soalan dia? Sorry, Dr. Siti, I'm a TNBC survivor. So because I cannot take tamoxifen, I cannot take anything else. So I'm just worried about how to, prolong my survivorship. Oh, okay. It's same like other cancer. You must follow up with your surgeon and your oncologist. Anytime there's signs of recurrence, the oncologist will give you either another cycle of chemo or other treatment, or you need operation, you can do the operation.
Yeah. Okay. Thank you, Dr. Siti. Welcome. Thank you. Dari Nur Farahin ya, daripada FB. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya satu soalan. Kakak saya merupakan survivor kanser limfoma dan pernah kena kemo. Sekarang dah 5 tahun masih belum disahkan bebas kanser. Kakak saya juga sudah berkahwin. Bagaimana rawatan untuk dapatkan anak kalau keadaan kakak saya macam ni? Limfoma dan dia kena, sebab dia cancer limfoma kan, limfoma managed by hematologist. Dia kena get advice from dia punya doktor pakar, which is hematologist. I can't answer that. Dia kena tanya dia punya hematologist. Okay, mungkin Puan Nur Farahin ya boleh inilah ambil maklum tentang suggestion Dr. Siti ya, rujuk semula kepada pakar yang merawat kakak Puan. Satu lagi soalan yang terakhir dari Puan Dr. Rozana. Doktor, apakah faktor yang menyebabkan kaum lelaki mendapat kanser payudara? Walaupun bilangannya kecil tapi ada kemungkinannya. Ya. For male breast cancer selalu berkaitan dengan genetik. Kaitan dengan genetik. Macam kalau ada keluarga yang ada banyak kanser kan, diorang ada risiko untuk dapat breast cancer. Okey, boleh Puan Normadia. Satu soalan lagi ya dari Puan Normadia. Okey, Assalamualaikum sekali lagi doktor. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan fibroid. Okey, jadi ada juga lah yang menyatakan bahawa fibroid memang dia ada risiko boleh dapat kanser. Dan saya ada juga terbaca bagi pesakit yang ada fibroid, dia tidak digalakkan mengambil makanan produk tenusu. Tetapi sebagai seorang perempuan terutama yang sudah menopause, dia perlukan susu untuk pastikan kalsium ya, untuk tulang tu ada bekalan lah. Jadi bagaimana nasihat doktor ya? Boleh dengar ya doktor? Fibroid yang dekat rahim kan? Iya doktor. Nasihat untuk pengambilan susu kan? Iya, ada mengatakan bahawa kalau ada fibroid tidak digalakkan mengambil produk tenusu lah, semua yang susu-susu lah daripada susu. Jadi tapi macam perempuan kan kita perlukan susu sebab bila sudah menopause tu memang kita kekurangan kalsium. Macam mana tu doktor? Terima kasih. Bagi saya boleh minum, cuma jangan berlebihan lah, you know. Kan, jangan berlebihan saja. Semua dalam moderate. Jangan berlebihan. Apa-apa pun jangan berlebihan. Ada soalan lagi? Ada satu lagi Dr. Azima ya, berkenaan juga tu. Dia bertanya, betulkah jika kita pernah ada fibroid, avoid dari makan produk based on soya bean? Ini dah bukan soalan. Dah lain ni bidang sudah. Aduh. Soya, yang itu I tak pastilah kalau fibroid tu kan. Kena tanya you punya apa tu? Gynae doktor. Diharapkan penjelasan-penjelasan Ya, terhadap pengambilan soya dengan risiko apa tu breast cancer pun
result dia macam ada yang kata tinggi, ada yang tidak. Jadi bagi saya just you nak minum, you minum in Malaysia saja. Itu saja yang penting. Okey, terima kasih doktor atas penjelasan tersebut dan kepada semua diharapkan berpuas hati dengan perkongsian pada pagi ini dan juga penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang berbahagia doktor, tuan dan puan pada kali ini. Dan apa yang kita boleh rumuskan daripada perkongsian ini adalah kita kena buat self examination tu setiap bulan lah, ya, dan bagi yang berisiko tinggi, ya, yang kebanyakan ya seperti saya dan ramai rakan saya di sini, dia kena mengadakan mammogram tu setahun sekali, ya, sebab kita adalah kategori risiko yang tinggi. Dan juga of course satu lagi ialah pemakanan kita hendaklah seimbang, ya, pemakanan kita hendaklah seimbang untuk mencegah semua jenis penyakit lah, bukan sahaja untuk breast cancer ini. Okey, itu yang dapat saya rumuskan. Sekali lagi tadi. Puan Naimah, adakah saya boleh teruskan? Okey, Puan Nuriati, silakan. Demikianlah tadi berakhirnya sesi program Bicara Ilmu 2021 Mahkota Wanita Sayangi Nyawa, Hidupkan Harapan. Sekali lagi majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita yang telah sudi meluangkan masa bersama-sama kita sepanjang petang ini dan berkongsi informasi-informasi yang sangat berguna dan bermanfaat kepada kita semua. Untuk menutup majlis kita, terimalah serangkap pantun daripada saya. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap, tutur bicara, pohon diampun, seikhlas hati. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Maaf dipinta seandainya ada tersilap bahasa. Sesungguhnya yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Salam mesra, utamakan kesihatan, patuhi SOP, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih juga untuk semua. Terima kasih Dr. Siti atas perkongsiannya. Ya. Banyak-banyak maklumat lah. Ya. Yang penting sebenarnya Dr. Siti ini kekuatan mental, emosi itu yang perlu ada juga kan kepada keluarga pesakit. Ya. Sendiri. Sokongan keluarga sangat penting. Sokongan ya, utamanya suami dan ahli keluarga yang lain, sebab kalau tak ada sokongan keluarga, pesakit tidak dapat menjalani rawatan. Orang akan rasa very down dan seterusnya orang tidak mau buat rawatan. Jadi sokongan family sangat penting. Biasanya doktor panjang ke queue kalau kita nak buat pemeriksaan tu tentang pemeriksaan payudara ke di hospital Queen tu, ataupun kalau seseorang tu sudah disyaki sebagai pesakit kanser. Kadang-kadang dia queue dia tu panjang kan? Tak juga. Itulah kalau dekat Queen 2 kami ada yang treatment center, bila dah sampai sana memang semua cepat. Dalam ya confirm diagnosis, biopsi semua dalam 2 minggu boleh dapat. Dan operation dalam sebulan selepas sebulan selepas confirm diagnosis, terus rawatan dapat dimulakan sama ada operation ataupun kemoterapi. Yang penting pesakit datang awal, itu saja yang penting, datang awal dan setuju untuk rawatan bersama sokongan daripada keluarga.
lah kalau kita memang buat pemeriksaan awal tu, insyaAllah. Ya, kalau di Tawau, sebab I think mostly dari Tawau kan. Ya. Jadi di Tawau ada hospital Tawau. Ataupun boleh pergi klinik kesihatan dulu, dan daripada klinik kesihatan akan dirujuk ke hospital Tawau. Yang berkemampuan boleh pergi ke private hospital. Di Tawau ada private hospital kan. Ya. Itu yang berkemampuan lah. Tengok kemampuan lah. Ya. Sekarang mudah juga bagi penjawat awam bila dia disyaki sebagai pesakit kanser, bila dia buat rawatan, dia boleh juga dapat pelepasan lembaga hasil. Jadi kadang-kadang ini yang kita tak tahu juga, rupanya boleh. Saja penyakit berisiko. Ya, betul. Itulah, apapun, terima kasih doktor ya atas perkongsian tu ya. Moga-moga memberi manfaat kepada semua lah. Ya.